Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan sambung pula kaedah pengawetan makanan. Okay, hari tu kita ada belajar 3 kan, kita belajar penjurukan. Okay, jadi kalau kita tengok sini, kita akan belajar dalam video ni lagi 2 kaedah pengawetan makanan. Okay, jadi kenapa kita mengawet makanan? Kalau kamu masih ingat dekat video yang sebelum ni, kenapa kita perlu mengawet makanan adalah sebab kita ingin melambatkan makanan menjadi rosak. Jadi bila kita awet makanan, makanan tu akan lambatlah dia menjadi rosak. Lagi satu, proses pengawetan dilakukan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma supaya makanan tahan lebih lama. Sebab kita tahu mikroorganisma dia boleh hidup kalau ada udara. Okay, air, nutrien, asid yang cukup. Jadi bila mereka ada environment ataupun keadaan yang sesuai, keadaan yang dia boleh hidup, jadi dia boleh membiak. Tapi kalau kita buat pengawetan makanan ni, kita akan hentikan, kita akan lambatkan. Contohnya kalau kita awet makanan, kita buang air daripada makanan tu, jadi mikroorganisma tu lambatlah dia mampu membiak sebab tiada air. Ataupun contohlah kalau kita ada cara kita awet makanan tu, kita buang udara. Jadi maksudnya kalau kita buang udara, maksudnya makanan tu tidak akan ada udara. Jadi mikroorganisma pun susah untuk membiak sebab tidak ada udara. Okay? Jadi sebab itulah kita kena buat pengawetan makanan. Kita kasih lambat dengan cara buang udara ataupun buang air ataupun buang nutrien ataupun buang ataupun menambahkan keasidan. Jadi itu adalah cara-cara pengawetan makanan. Jadi dekat slide yang dekat video yang lalu kita ada belajar penjurukan, pengasinan kan, dan juga ada cara lain lagi. Jadi hari ni kita akan sambung, kita akan belajar pula vacuum, okay, dan juga penyejuk bekuan dan pendinginan. Okay, jadi kita akan tengok 2 untuk video ini. Jadi kaedah pengawetan makanan secara pembungkusan vacuum. Jadi contohnya kalau kamu tengok sini, kenapa kita buat pembungkusan vacuum ni? Kita keluarkan udara. Kita keluarkan udara dari bekas kedap udara. Contohnya kamu keluarkan udara daripada beg, kamu keluarkan udara daripada botol. Contohnya kamu keluarkan udara daripada beg ni, ataupun kamu keluarkan udara daripada botol ni. Jadi dengan cara ini, bila kamu keluarkan udara, kan mikroorganisma dia perlukan udara, air untuk hidup. Jadi bila kamu sudah buang udara dia, kamu boleh halang pembiakan mikroorganisma. Jadi susahlah untuk mikroorganisma itu untuk membiak sebab tidak ada udara. Okey. Jadi contoh-contoh macam susu tepung. Jadi bila kamu beli susu tepung, sebenarnya udara dia sudah dikeluarkan. Ataupun contohnya bila kamu beli daging yang kedap udara dia, kena buang udara dia, itu adalah pembungkusan vacuum. Ataupun paling senang adalah sausage. Kalau kamu pernah beli sausage, dia memang kena pack ataupun kena simpan ketat-ketat, tidak ada udara, tidak ada yang kembung-kembung kan. Jadi itulah cara dia untuk dorang bungkus guna vacuum, buang dia punya udara. Okay, jadi nanti saya kasi tunjuklah. Okay. Jadi pembungkusan vacuum ni semua udara dia dibuang. Okay, semua udara dia dibuang ataupun semua udara dia kena kasih keluar daripada bungkusan. Macam kamu tengok contohnya jagung ni. Okay, plastik dia contohnya besar lah macam cikgu lukis ni. Tapi bila udara dia dikeluarkan, so dia akan jadi kempis. Okay, dia akan jadi kempis macam ni. Tengok, nampak sangat jagung tu. Okay, sebab udara dia sudah dikeluarkan. Jadi bila udara dia sudah dikeluarkan, tiada lagi oksigen ataupun tiada lagi udara untuk mikroorganisma ni untuk hidup. Jadi bila mikroorganisma ni patutnya dia ingin membiak atas jagung ni, dia tidak boleh membiak.
sebab tidak ada oksigen, tidak ada udara. Kamu sudah buang udara tu kan. Jadi guna vacuum. Jadi tidak berlakulah pembiakan mikroorganisma. Macam ayam ni pun kamu buang udara dia, jadi tidak ada oksigen untuk mikroorganisma ni hidup. Tidak bolehlah dia membiak. Okey? Tidak bolehlah dia membiak. Satu lagi contoh macam ni, kacang. Okey. Jadi macam mana orang ataupun macam mana industri secara komersial dia buang udara ni. Macam mana dia buang udara ni adalah kamu tengok ni daging. Okey, ni adalah daging kan. Dia buang udara ni, so dia punya plastik pun jadi ketat dekat sini, ketat dekat sini. Dia guna apa? Dia guna alat pembuang udara ataupun alat nama dia vacuum. Dalam bahasa Inggeris adalah vacuum sealer. Jadi dia akan seal dan dia akan buang udara ataupun oksigen di dalam ni. So kamu nampaklah dia jadi kempis semua. Okay? Semua ni udara dia sudah keluar. Udara dia sudah keluar dan sedut keluar. Okay? So bila sedut keluar, mikroorganisma pun tidak boleh hidup sebab tidak ada oksigen. Okay, sama lah macam kita juga manusia. Kalau kita kena masukkan dalam satu bilik yang tidak ada udara, kita pun tidak boleh hidup. Sama lah juga dengan mikroorganisma. Kalau tidak ada udara, dia tidak boleh hidup. Dia tidak boleh membiak. Jadi, makanan kamu tidak mudah rosak. Okay? Tidak mudah rosak. So, contoh lain lagi adalah contohnya macam ni. Sausage, ayam, daging, sayur, okay? Ikan tuna, apa lagi? Bijiran, okay? Udang, salmon. Jadi, benda ni adalah kamu buang udara dia, jadi mikroorganisma tidak boleh hidup. Okay, jadi secara industri komersial kita guna alat ni. Okay, macam mana kita guna alat ni? Cikgu ada satu video, cikgu akan kasih tunjukkan kamu macam mana cara dia buang udara ni. Okay, so nama dia adalah vacuum sealer. Okay, vacuum ni adalah cara untuk kamu buang udara. So, vacuum sealer cara diguna adalah macam ni. Okay, cara diguna adalah macam ni. So, bila kamu masukkan barang, okay, contohnya kamu ingin membuang udara dalam kacang ni contoh. So, kamu masukkan dia dalam satu plastik, okay, satu plastik vacuum dan kamu letak dekat vacuum sealer ni. So, kamu selarikan dan kita akan tengoklah macam mana dia serap keluar udara, macam mana dia buang udara yang ada. Okay. Kalau kamu tengok sini, tu dia akan buang udara daripada plastik vacuum tu supaya kacang tu boleh tahan lama. Bila tidak ada udara, jadi maksudnya mikroorganisma tu tidak boleh hidup, dia tidak boleh membiak. Jadi macam itulah cara dia untuk kamu buang udara secara komersial dan secara yang betul. Okay, so bila dia kedap udara macam ni, tidak boleh lagi mikroorganisma tu hidup. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, cikgu ada lagi satu video. Jadi video ni ataupun cara ni kamu boleh guna untuk eksperimen dalam makmal, okay, ataupun eksperimen dekat rumah. So, benda ni sebenarnya ditunjukkan oleh juga cikgu sains yang lain. Macam mana cara untuk kamu guna vacuum untuk kamu awet makanan. Okay, jadi kita tengok sekejap video ni. Jadi, macam mana cara kamu awet makanan adalah kamu masukkan dulu, okay? Kamu masukkan dulu contohnya daging ke dalam satu plastik yang boleh kamu vacuumkan, yang boleh kamu simpan dalam peti sejuk contohnya. Kamu masuk ke dalam beg ziplock contoh dan kamu perlu tutup dan tinggalkan sedikit ruang, okay? Tinggalkan sedikit ruang dekat sini supaya udara boleh keluar. Okay, supaya udara boleh dibuang. Jadi, tinggalkan sedikit udara
sedikit lubang, dan kamu masukkan ke dalam balang ataupun kontainer air. Jadi kalau kamu tengok sini, okey, tekanan daripada air dia akan tolak, okey, tekanan daripada air dia akan tolak udara keluar daripada plastik bungkusan yang kamu guna. So udara keluar dari mana? Dia akan keluar daripada lubang yang kamu bagi tadi. Okey, ada lubang kan tadi dekat sini. Jadi udara tu akan ditolak oleh air. Udara tu akan ditolak oleh air dan keluar. Macam itulah kamu akan dapat vacuum macam yang kamu tengok secara komersial tadi. So benda ni boleh guna dekat dalam makmal, boleh guna dalam kelas sains, and kamu boleh juga cuba bila kamu dah masak. Jadi kalau kamu tengok sini, udara tu akan keluar dan kamu perlu tutup bila semua udara sudah keluar. Jadi kamu akan dapatlah vacuum. Okey, kamu akan dapatlah cara mengawet makanan. Okey, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan tentang bahagian pengawetan makanan secara vacuum, kamu boleh tanya cikgu. Dan kita akan tengok lagi yang seterusnya, penyejuk bekuan dan pendinginan. So, penyejuk bekuan dan pendinginan ni adalah paling mudah, paling senang. Kamu masukkan dalam peti ais. Okey, kamu masukkan dalam peti sejuk. Jadi kenapa kamu masukkan dalam peti sejuk? Contohnya kamu letak aiskrim kamu letakkan Coca-Cola, ataupun kamu letak coklat kamu letak kek, kan? Kenapa kamu masukkan dalam peti sejuk? Sebab kamu ni boleh memperlahankan pembiakan tindakan mikroorganisma. Sebab benda ni bila dia di bawah suhu yang sangat rendah 0 hingga 5 darjah Celsius, maksudnya dia lagi sejuk daripada contohnya suhu bilik adalah 26 darjah Celsius. Jadi bila dia di bawah 0 hingga 5, maksudnya dia sangat sejuk. Jadi mikroorganisma dia lambat. Dia lambat bergerak, dia lambat membiak sebab sangat sejuk. Okey. Lagi penyejukan. Kamu akan memperlahankan tindakan mikroorganisma. Okey, jadi kalau kamu tengok sini, penyejuk bekuan dan pendinginan, maksudnya kamu simpan dalam peti sejuk. Okey, dalam peti ais. Kamu simpan contohnya sayur, daging, ikan, buah-buahan kan. So benda ni akan hentikan pembiakan mikroorganisma. Dia akan menghentikan ataupun dia lambatkan sebab sejuk. Sebab kalau untuk mikroorganisma membiak, kena ada juga suhu yang sesuai. Bila terlalu sejuk, dia akan lambat. Dan satu lagi, kalau kamu masukkan dalam peti sejuk, dia punya rasa, tekstur, zat, nutrien, kebaikan dia masih lagi sama, masih lagi kekal. Okay? Jadi, bila kamu masukkan dalam peti ais, kamu punya mikroorganisma tu tidak akan aktif. Dia akan sejuk, lambat, dia jalan sebab sangat sejuk. Okay, jadi kamu boleh simpan barang dalam peti ais. Okay, itu adalah cara pengawetan secara penyejuk bekuan dan juga pendinginan. Pendinginan maksudnya kamu letak dekat peti ais biasalah 0 hingga 5. Tapi kalau penyejuk bekuan maksudnya kamu kasih beku benda tu. Maksudnya kamu letak dalam freezer. Contohnya negatif 15. Kamu letak ayam, kamu letak ikan, kamu letak aiskrim. Okay? Jadi ni adalah contoh makanan yang boleh kamu sejuk bekukan. Contohnya ikan, sotong, ayam, daging. So kamu masukkan dalam freezer. Kamu boleh juga masukkan aiskrim, sayur-sayur, mixed veggie, okay, sayur yang campur, fries, ataupun kamu boleh juga kasih freezer beberapa buah, okay. Jadi ada, kalau minta maaf, kalau seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan yang kamu mahu tanya cikgu, yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu bila-bila masa sahaja.